Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi diucapkan kepada penonton-penonton siaran secara langsung Malaysia hari ini. Pada hari ini, kita rasa betul kerana kita akan dapat menyaksikan sebuah persembahan daripada tim kebanggaan Tentera Darat Malaysia yang telah mengharumkan nama Tentera Darat Malaysia bukan sahaja di dalam negara, bahkan juga di luar negara. Jadi, sama-sama kita saksikan persembahan menarik daripada tim akrobatik motosikal Army Red Warrior. Ya, untuk makluman penonton-penonton tim akrobatik motosikal Army Red Warrior dulunya dikenali sebagai Wira Merah Korporal Sentera telah ditubuhkan pada tahun 1963. Tim ini adalah bertujuan untuk mempamerkan kemahiran mengendali dan menunggang motosikal semasa pertunjukan Tatu ATM sempena sambutan Hari Kemerdekaan pada tahun tersebut. Tim ini juga kerap terlibat di dalam pertunjukan pasukan tentera terumas sekali, sambutan Hari Kebangsaan dan lain-lain lagi. Ayo saksikan persembahan pertama, aksi mengibarkan bendera Tentera Darat Malaysia dipersembahkan oleh Korporal Azwar. Ini adalah salah satu kemahiran aksi menunggang motosikal tanpa memegang handle di samping mengibarkan bendera kebanggaan Tentera Darat Malaysia. Dan seterusnya, alihkan pandangan, saksikan persembahan berani The King Scorpion dipersembahkan oleh Korporal Amir yang mengawal motosikal dan pada masa yang sama menampung berat Korporal Cairo di atas badannya yang menampilkan ekor singatan Raja Kalajengking. Pastinya kepelbagaian aksi formasi menarik diteruskan lagi kami bawakan dengan aksi formasi merah. Inilah sebahagian aksi-aksi formasi di atas sebuah motosikal yang sedang bergerak dan mempunyai mesej yang tersirat dan seterusnya. Terimalah aksi pusing belakang. Sebahagian aksi-aksi yang dipertontonkan adalah aksi-aksi kemahiran menggunakan motosikal dan pada masa yang sama kita gemuruhkan jiwa melihat aksi berani mengawal motosikal dari ketinggian tangga setinggi 12 kaki bukan mudah di atas faktor jalan atau keadaan, memerlukan kemahiran dan seterusnya. Saksikan aksi horse and jockey. Inilah kepelbagaian aksi tim akrobatik motosikal Army Red Warrior. Dan kami bawakan juga aksi mencuit hati, aksi cabut handle dipersembahkan oleh Korporal Ramli. Inilah sebahagian aksi-aksi yang dipertontonkan dalam setiap persembahan tim akrobatik Army Red Warrior. Dan seterusnya, terimalah aksi ketenteraan Special Weapons and Tactics. Aksi ini melambangkan kehebatan dan kepakaran penembak tepat Angkatan Tentera Malaysia dalam melakukan tugasan-tugasan berprofil tinggi. Dan itulah sebahagian aksi-aksi yang dipersembahkan oleh tim akrobatik Army Red Warrior. Jadi, jangan lepaskan peluang. Saksikan persembahan mereka kepada teman Tatu Tentera Darat dan cukup mengagumkan apabila kita menyaksikan bagaimana aksi-aksi hebat yang dipertunjukkan oleh anggota tim akrobatik iaitu Red Warrior. Ini kita bawakan sempena dengan Hari sambutan Tentera Darat yang ke-90. Kalau manusia 90 ni macam mana umurnya? Dah lebih pada matang, jadi pelbagai kejayaan telah mereka kecapi. Hari ini kita akan berbincang sepenuhnya bagaimana mereka ni telah mengukir kejayaan dan kita imbas apakah nanti misi terusnya untuk membantu negara demi keselamatan di mana jua mereka berada dalam tugas. Kita membawa mereka ke studio MHR ini untuk bawakan sedikit bagaimana perjuangan mereka dalam mengekalkan momentum yang sangat hebat dalam banyaklah aksi-aksi yang kita rasa macam mana boleh naik motor 4 orang tanpa pegang handle dan sebagainya. Itu dia. Walaupun kita tengok sekarang kita pun agak mencabar juga. Betul? Sebab ada mungkin halangan tertentu. Kan, ada bukit juga nama mereka ni memang terlatih lah. Kalau tengok di stadium sambutan mereka ke apa, mereka mempamerkan kehebatan. Okey, hari ini kita masih lagi hari Isnin dan terus kami siaran setiap hari dan kalau kami terlupa beri salam, Assalamualaikum kepada semua. Selamat pagi. Kita terlupa teruja menyaksikan mukadimah yang hebat daripada ATM dan nanti kita akan perincikan sebentar saja lagi. Asyik pernah tengok ke Tatu ATM dulu?
Seingat saya ketika mula bertugas di MHI pun sampai sekarang tetap membuat liputan. Tapi itulah bukan mudah untuk saya teringin nak melihat proses macam mana melatih bakat-bakat baru untuk terlibat ni. Sebab yang veteran ni mungkin mereka dah memang ialah kacang kan. Betul. Tapi yang baru dilatih macam mana, apa mungkin kejatuhan yang mereka alami, kecederaan dan sebagainya. Saya rasa kalau generasi terawal macam kita, macam awak kan, Cacik, kan umur 40-an ke atas, pastinya kalau dengar tatu ATM itu kita tahu bagaimana senarionya. Tapi kalau macam generasi muda ni, ini antaranya persembahan. Dia kalau cukup kagum masuk api tu. Kan, jika api tu pun boleh masuk juga tu. Sedikit. Betul. Jadi mungkin generasi baru mungkin ada segelintir yang tak tahu apa tu tatu kan. Bukan tatu corak dekat tangan tu ya. Ini pasukan istimewa. Ini daripada Korps Polis Diraja. Korps Polis Tentera Diraja dan telah ditubuhkan sejak 1963 lagi. Nanti jadi, kita akan bawakan. Sebenarnya akan disambung ada satu march nanti. Dan saya difahamkan kali ini lebih bersifat internal. Namun mereka ingin menghebahkan, ingin terus memasyarakatkan kepentingan pasukan tentera dalam usaha untuk difahami oleh rakyat Malahai. Baik. Kita nak bawa sikit ialah cuaca hari ini sebab kita kalau nak merancang cuaca ni sinilah cuaca pacik macam tak biasa. Okey. Ini cuaca sehingga jam 9.30 pagi tadi. Jadi di Kuala Lumpur cerah, cuma di Kuching hujan ya. Kota Kinabalu cerah, Labuan cerah, Kanggar cerah, PJ pun juga cerah, Petani Jaya. Cuba tolak ke sana. Okey. Dan tak boleh juga. Tak boleh juga. Tapi kita dah nampaklah. Okey. Ada tak amaran? Sekarang ini tiada, cuma saya risau dengan amaran jerebu yang dijangka akan berlaku pada sekitar mungkin hujung Mac nanti yang melibatkan kebakaran di hutan-hutan di seberang. Dan biasalah kalau berlaku di seberang memang kita di lokasi yang dekat saja akan memberi impak juga kepada Malaysia dan Singapura. Dan tiada amaran ribut taufan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Jadi alhamdulillah kita doakan semoga cuaca semuanya baik-baik belaka. Jadi ayuh Fatri, kita nak kongsikan juga isi kandungan di Dada Akhbar hari ini. Kita ada Metro Harian juga Kosmo. Ini berkenaan minta maaf Pak Cik. Kena lemah lembut, santun, berlatih untuk menyantuni. Darah manis, kena subhanallah, santun sekali. Di Harian Metro di muka hadapan, topik yang mencuri perhatian saya, penguat kuasa kaut rasuah di laut. 3 agensi dirisik SPRM. 3 agensi membabitkan Jabatan Perikanan, Pasukan Gerakan Marin dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Kini dalam pemantauan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, ekoran kemelaratan kegiatan rasuah membabitkan penguatkuasaan undang-undang di laut. Jadi ini di muka hadapan secara telitinya, secara lebih jelas di muka surat 2 dan juga 3 turut dikongsikan berkenaan dengan isu ini. 40 dikesan terpalit rasuah. Penguatkuasa juga taukibut. Ini gara-gara menerima suapan. Jadi sepatutnya kita mengharapkanlah perairan, keselamatan perairan ini dijaga kan. Kedaulatan itu perlu dijaga. Baik, seterusnya. Di utusan saya mulakan dulu dengan warga asing kuasai ekonomi halaman hadapan yang mana dari niaga tepi jalan kini buka kedai runcit kebun sayur berpuluh hektar di mana silapnya. Dan itulah yang terjadi. Tinjauan dari udara merakamkan kawasan penempatan haram warga asing yang turut membuka ladang sayur untuk dikomersialkan di Pulau Meranti Puchong. Besar. Jadi mereka ni macam-macam tanaman ada, mereka boleh jual, boleh jadi kaya, usahawan berjaya. Dan tadi yang saya kongsikan, Malaysia bakal dilanda jerebu kebakaran hutan Indonesia. Bulan depan? Bulan 3 ni. Bulan 3. Nak puasa lagi, nak jerebu lagi. Itulah dia. Nak terbang nanti balik kampung macam mana kan? Cakap pasal balik kampung kan, nak raya. Jadi ini di Kosmo ni, dia kata aktiviti melancong domestik suram. Kan sekarang ni kan cuti sekolah. Ya, tapi tak ada sangat kan? Katanya tak ada sambutan sangat pelancongan di dalam negara ini. Antaranya dia kata, kalau tengok, saya kan selalu rumah mak ayah saya kan dekat Teluk Kemang, dekat PD tu. Jadi dia kata pantai Teluk Kemang parkir kosong. Suram. Tidak pernah ya. Selalunya kalau pergi Teluk Kemang tu, dekat PD tu memang sentiasa penuh. Memang sentiasa padat. Kadang-kadang kita nak dapatkan kat tepi pantai tu pun, bawah kemah tu pun berebut-rebut. Jadi sempena cuti sekolah ni sungguh mengelirukan juga. Kenapa kosong? Rupanya dia kata
orang ramai dah mula merancang kewangan. Bagus juga. Sebab nanti simpan Ramadan, duit. Nak kemudian sekolah lagi bulan 3? buka sekolah, raya semua. Ada yang lupakan melancong. Okey, juga saya kongsikan sedikit saja di NST. The queue at KLIA is simply crazy. Oh ya, ada juga sahabat-sahabat kita yang kongsikan di digital. Katanya KLIA kenapa macam ni? Kan? Tiba-tiba, dia tak domestik dia pergi antarabangsa pula. Sebab itulah dia 3 hours. Bayangkan anda terpaksa berbaris 3 jam. Apa mungkin yang ada SOP baru ke, ada apa ke? Sebab saya juga baru pulang dari beberapa negara. Jadi antarabangsa awak. Tapi sekarang ada negara yang saya tengok sebelum ni agak ketinggalan, dah semakin advance. Cepat. Mudah, praktikal, ada pelbagai pengisian e-arrival yang memudahkan. Tak apalah, nanti kita mungkin dapat respon daripada pihak immigration. Baik. Selepas ini kita akan berbicara lebih langsung berkenaan dengan tim akrobatik Army Red Warrior ini. Tadi kita tengokkan sedikit je kehebatan ditunjuk tu. Ada lagi tahu, nak tunjuk lagi hebat. Mungkin dia nak dukung Factory Raya atas motor. Okey, kita saksikan semuanya selepas ini di MHI. Berehat seketika. Jangan lupa menantilah sambutan Hari Tentera Darat Malaysia yang menginjak ke usia 90 tahun. Sebenarnya dekat berbakti untuk negara. Dan kita nak bersama dengan Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi Mat Lepi, Ketua Staf Tentera Darat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Baik, mungkin terdapat perincikan. Tadi saya sebut tentang 10 tahun ya. Tempoh yang cukup panjang, cukup matang. Jadi dalam tempoh itu bagaimana melihat transformasi tempoh perubahan yang begitu cemerlang yang telah melakar berbagai kejayaan untuk nusa bangsa negara Senegal. Okay, terima kasih Saudara Fitri dan Fareha. Terlebih dahulu bagi pihak Tentera Darat, saya mengucapkan terima kasih kerana diberikan peluang di dalam rancangan Malaysia hari ini. Dan bagi pihak Panglima Tentera Darat juga, Jeneral Tan Sri Datuk Sri Zambul Muhammad Zain, mengucapkan terima kasih. Dan dalam slot yang ada pada pagi ini, kita akan cuba mengimbau kembali sejarah perjuangan Tentera Darat sehinggalah ke tarikh 90 tahun pada tahun ini. Banyak transformasi yang kita buat dari segi peralatan, peningkatan sumber manusia. Kan kalau kita tengok daripada tahun 1933 dulu hanya terdiri daripada 25 orang saja. Tapi pada tahun ini kita telah pun meningkat keupayaan bukan hanya di Semenanjung tetapi memperkasakan pertahanan kita khususnya Tentera Darat di Sabah dan Sarawak. Penglibatan kita tidak hanya dalam negara, kita terlibat juga di luar negara. Penglibatan kita tidak hanya dengan dari segi keselamatan saja, dengan masyarakat awam kita terlibat. Sekiranya ada musibah yang melanda, penyakit, tanah runtuh, rakyat Malaysia dapat menyaksikan penglibatan Tentera Darat. So kita akan terus relevan, kita akan terus membantu untuk kesejahteraan dan keselamatan negara kita. Baik. 1 Mac ini adalah tarikh keramat juga untuk sambutan Hari Tentera Darat kan. Jadi bagaimana mungkin untuk kali ini tahun 2023 ini dengan sambutan 90 tahun ni pengisian aktiviti itu nanti bagaimana sambutan Hari Tentera Darat? Okey. Untuk makluman semua, sambutan pada tahun ini agak berbeza sikit. Setelah kita dilanda wabak Covid hari itu kita berhenti. Dan untuk tahun ini kita dah susun. Bukan hanya sambutan di peringkat Tentera Darat tetapi juga sambutan kepada masyarakat. Sebab Tentera Darat dan masyarakat berpisah tiada. Untuk sambutan pada tahun ini kita dah mulakan sebenarnya. Kita dah mulakan dengan aktiviti kerohanian, majlis bacaan Yasin, tahlil. Kita mengucapkan syukuran kepada Allah SWT kerana kita masih dapat memperjuangkan keselamatan pertahanan negara. Yang menariknya kali ini kita buat di Kuching pada 24 hari bulan yang lepas. Dan pada 1 hari bulan adalah perbarisan bersama panji-panji. So perbarisan dah perbarisan istiadat. Kalau kita tengok tahun lepas kita buat secara perbarisan tempur. Kita menunjukkan demonstrasi, tapi pada kali ini kita akan turut bawa bersama panji-panji, 7 panji-panji core yang terdapat dalam Tentera Darat. Selain daripada perbarisan, kita ada juga pertunjukan tetu yang dah lama juga kita tak buat. Kali terakhir yang saya ingat kita buat adalah pada tahun 2018 di Port Dickson secara besar-besaran. So kali ini kita akan bawakan sekali lagi untuk kita raikan
sambutan Hari Tentera ke-90 ni bersama-sama dengan masyarakat tempatan. Ini terbuka lah. Terbuka kepada semua. Tarikhnya adalah pada 11 dan 12 hari bulan Mac. Okey. Ada berbagai acara kita. Yang sepanjang Mac tu macam-macam lah. Ya, akan ada aturannya. Dan apa yang akan berlaku di Bandar Tentera Darat? Okey. Ya, mungkin dapat Datuk perincikan. Ya. Bandar Tentera adalah satu bandar di mana lahirnya para pejuang tanah air. Sejak daripada tahun 1933 kita ditubuhkan lagi. Untuk memfokuskan kepada Tetu Tentera Darat ni pada 11 dan 12 hari bulan, kita dah susun sepanjang 2 hari itu pertunjukan kemahiran oleh warga Tentera Darat. Antaranya adalah pertunjukan anjing perang. Kita ada juga pertunjukan tempur tambah senjata ataupun kita panggil TPS. Kita ada juga mempamerkan kehebatan anggota-anggota grup gerak khas kan, untuk dia buat persembahan supaya kita dapat lihat kepakaran yang ada daripada mereka dari segi menggunakan senjata api. Kita ada juga pertunjukan daripada tarian perang daripada 10 Brigade Para. Jadi kita rangkumkan semua itu untuk kita pamerkan kepada masyarakat. Itu yang cuma pamerkan dari segi aset yang dari segi kepakaran kan? Kepakaran semua. Jadi secara peribadi macam mana melihat dari segi peningkatan kualiti yang ada pada anggota sendiri? Mungkin dulu kita ambil daripada mereka yang sekian sekali, mungkin daripada mereka yang ada kelulusan yang dah masuk dalam tentera pun mungkin ada peluang lagi untuk melanjutkan pengajian. Jadi akademiknya, pendedahannya, mungkin pengalaman antarbangsanya, macam mana Datuk melihat perkara ini? Ya. Okey, dalam Tentera Darat ni kita bagi peluang kepada semua peringkat anggota, daripada anggota bawahan sehinggalah ke pegawai. Saya sendiri mengalami proses yang sama. Saya masuk dulu SPM, kemudian diberi peluang untuk meningkatkan akademik. Berbeza pada masa sekarang, pegawai-pegawai dan anggota yang masuk ni telah pun, untuk anggota telah pun ada yang diploma, SPM, dan untuk pegawai tu basic dia adalah ijazah pertama. Dan daripada situ mereka ni boleh menerusi, kita panggil skim pendidikan tinggi Tentera Darat. Kita menaja pegawai-pegawai kita ni dan juga anggota-anggota ni untuk melanjutkan pengajian dalam bidang kepakaran masing-masing. Contohnya kalau dia dah ada ijazah undang-undang, dia boleh melanjutkan ke peringkat sarjana dan seterusnya. Kita juga dapat pada masa ini ramai pegawai kita yang telah pun memiliki PhD dalam bidang kepakaran masing-masing. Terorisme kita ada, kejuruteraan, perubatan dan sebagainya. Maknanya pendidikan, taraf pendidikan itu seiring juga dengan kepakaran yang kepelbagaian tu yang diterapkan dalam ATM sendiri. Datuk, saya nak tanya sebab kita bawakan ini pasukan Army Red Warrior ni, kan? Sedang beraksi. Sedang beraksi tadi tu, hebat sangat tu. Mungkin Datuk boleh kongsikan juga berkenaan dengan pasukan Tatu, kan? Semasa kita tahu setiap kali adanya Hari Kebangsaan dan sebagainya, inilah dia pasukan yang cukup handal dalam beraksi sebegitu. So Army Red Warrior ni macam kita sedia maklum ditubuhkan pada tahun 1963 yang lalu. Oleh kerana Red Warrior ni, dia dipanggil Red Warrior sebab anggota-anggotanya asal daripada Kor Polis Tentera. Kor Polis Tentera dia menggunakan beret berwarna merah. Jadi dia dikenali sebagai Army Red Warrior. Pada masa ini kita ada lebih kurang dalam 80 orang anggota yang terlatih menggunakan peralatan tersendiri. Contohnya macam motor-motor yang ada tu adalah daripada jenis Guzzi buatan Itali yang mana diubah suai untuk dibuatkan stunt menggunakan motor tersebut. Ni balancing memang hebat ya Datuk ni. Itu kepakaran yang istimewa yang dia memang mereka ni beraksi di lapangan yang kecil ke besar ke tetap dengan kehebatan dipamerkan tu. Jadi kalau ikutkan sebelum masuk ke taraf yang profesional ni, berapa lama sesi latihan tu yang mereka ada? Mungkin ada akademi tersendiri ke macam mana untuk melatih? Untuk melahirkan anggota yang berkemahiran tinggi ni, dia ada peringkat-peringkat dia. Dia ada level-level dia. So secara jelasnya orang yang lama tu dia akan memiliki skill yang lebih daripada anggota yang baru. Jadi yang itu kita kategorikan. Saya nak jemput lepas ni Fitri dengan Fareha untuk mencuba saya peribadi lawan bendera lah tu. Boleh Fitri boleh Fitri. Tapi cara Fareha bercakap tu saya dapat bayangkan macam ada
kekeluargaan dalam tentera ke? Sebab dulu kecil-kecil bapak kita dulu askar tu. So macam bila kecil-kecil tu dia bawa saya kat Sungai Besi tu tengok kat stadium. Kalau dia jiwa masih ada. Okey. Okey, mungkin dapat diceritakan mungkin ada rekod baru yang akan dicatat ke macam mana Datuk? Okey. Dari masa ke semasa anggota yang berkepakaran tinggi dalam Army Red Warrior ini akan sentiasa challenge ataupun mencabar tahap keupayaan yang dimiliki oleh mereka lah. Untuk kali ini kita akan memecahkan satu rekod kebangsaan, rekod Malaysia Book of Record, iaitu stunt wanita. Ada? Stunt wanita ada. Berapa orang tu? Kita ada seorang yang akan cuba memecahkan rekod book rekod dalam pada 11 bulan nanti, iaitu membuat lompatan bermotosikal sebanyak, kalau saya silap, 6 buah kenderaan untuk dicuba. Hari ini tak datang sebelum ni di Malaysia tak ada lagi. Hari ini tak datang. Hari ini kita bagi dia buat latihan. Bagi buat latihan. Okey. Sebab saya baca juga antara pencapaian memecahkan Malaysian Book of Record, seramai 30 orang membentuk satu formasi di atas sebuah motosikal. 30 orang Satu motosikal. Nak lagi rekod, awak salah seorang yang best tu. 31 lah. Yang akan datang ni kita akan cuba 35. 35. Menarik. Dan mungkin harapan Datuk sendirilah kan, melihat bagaimana peranan ATM sendiri dalam menjaga kedaulatan negara, pada masa yang sama juga menjaga hubungan masyarakat dengan rakyat Malaysia sendiri kan. Melihat peranan tentera darat dengan usia yang matang 90 tahun ni. Okey. Untuk tentera darat, kita selain daripada kita berkhidmat untuk mempertahankan negara, kita juga diberi tanggungjawab sekunder untuk melaksanakan apa-apa keperluan untuk kesejahteraan negara. Jadi dengan demikian, peringkat kemahiran pun berbeza. Bukan hanya berlatih untuk berperang, kita juga meningkatkan upaya kita untuk melaksanakan misi-misi yang pelbagai. Contohnya macam saya sebutkan awal tadilah. Jadi semua skill itu kita ada, dan saya yakin kita boleh melaksanakan apa jua bantuan ataupun tanggungjawab yang diberikan oleh negara kepada tentera darat. Ya, cabaran semasa memang sentiasa ada hebat. Cabaran dari segi perolehan peralatan kan. Untuk Hari Tentera Darat pada tahun ini kita kekalkan tema yang sama, iaitu kesejahteraan warga tentera darat diutamakan, kedaulatan negara terjamin. Jadi kita memperlengkapkan kesejahteraan anggota dulu dari segi rumah keluarga, peralatan untuk menjamin kedaulatan negara kita. Baik, semoga sukses dan juga dapat mengecapi kehebatan 90 tahun sambutan Hari Tentera Darat kita. Dan terima kasih pada Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi Batlepi, Ketua Staf Tentera Darat, berkongsi ilmu dan juga mungkin harapan serta iltizam untuk Angkatan Tentera Malaysia. Dan sebelum kita nak pergi ke luar tu, awak nak buat atas motor tu kan, mungkin ada sedikit ingin dikongsikan. Datuk, ada penghargaan katanya. Tak perlu nanti. Oh, nanti. Okey. Baik, kita teruslah. Fatri nampaknya tak sabar nak duduk atas motor tu. Kita saksikan dahulu, kita bagi dulu Fatri semangat sikit, latihan sikit rohaninya. Saksikan persembahan oleh Red Warrior ni. Ya, dari bingkisan sebentar tadi, ini kami bawakan kembali aksi sebenar dari tim kebanggaan Tentera Darat Malaysia yang telah berjaya mengharumkan nama di dalam Malaysia bahkan juga di luar negara. Ayuh penonton-penonton semua, sekali lagi kita saksikan persembahan daripada tim akrobatik Army Red Warrior. Saksikan. Ini adalah sebahagian mini persembahan yang akan dipersembahkan di persembahan Tatu Tentera Darat dan Karnival Terbuka Tentera Darat 2023 sempena Hari Tentera Darat yang ke-90. Pelbagai aksi formasi dilakukan di atas sebuah motosikal yang sedang bergerak, dan kelainan persembahan aksi cabut handle daripada Corporal Ramli. Dan inilah keunikan kepelbagaian aksi dan kemahiran daripada mereka. Sekali lagi dapat kita saksikan persembahan aksi Horse and Jockey. Ini adalah sebahagian aksi-aksi yang akan dipertontonkan kepada semua penonton yang datang berkunjung. Dan sama-sama kita gemuruhkan jiwa
dengan aksi berani mengawal motosikal dari ketinggian tangga tinggi. Jadi bagaimanakah aksi yang akan dilakukan oleh beliau? Sama-sama kita saksikan pada persembahan satu yang akan bermula pada 11 dan 12 Mac 2023 dan seterusnya formasi merap. Kepelbagaian aksi formasi menampilkan kepelbagaian mesej di atas motosikal yang sedang bergerak. Dan dari aksi itu, ayo semua warga Tentera Darat Malaysia terberikan penghormatan kepada kibaran bendera Tentera Darat Malaysia sempena Hari Tentera Darat ke-90 pastinya memberi semangat dan perjuangan sebenar kepada semua anggota Tentera Darat Malaysia. Dan aksi berani ini adalah aksi The King Scorpion menampilkan kepelbagaian aksi formasi di atas motosikal yang sedang bergerak tanpa memegang handle. Bukan mudah tuan-tuan dan perempuan, memerlukan keberanian, kecekalan dan fokus yang tinggi daripada mereka. Dan dari aksi itu, kepelbagaian aksi akan dipersembahkan oleh mereka lagi. Khas untuk penonton-penonton siaran secara langsung Malaysia. Hari ini, ayo semua datang ramai-ramai ke Pusat Sedar Port Dickson sempena persembahan 1 Tentera Darat dan Karnival Terbuka Tentera Darat 2023. Anda akan dapat saksikan persembahan penuh daripada tim akrobatik Army Red Warrior yang telah 3 kali berjaya mencipta nama di dalam The Malaysia World Record. Dan apa yang anda saksikan sebentar tadi adalah aksi yang pernah mencatat nama di dalam The Malaysia World Records. Kini kami bawakan throwback dan bagaimana aksi akan dilakukan sama-sama kita nantikan pada persembahan Tatu jumpa anda di sana. Baik, terima kasih rakan-rakan Sarjan Siti Nur Aini Justin, komentator tim akrobatik Army Red Warrior. Kita ada rakan Sugas tahu. Saya fikir tadi akan juga berada di motor ya. Tapi memberi komentator yang lengkap dan terperinci maklumat semuanya. Dan kita nanti nak bersama juga meninjau macam mana mereka ni secara dekatlah close up mereka yang terlibat dan memang nampak profesional, memecah pelbagai rekod kebangsaan dan juga mewakili negara ke pelbagai pertunjukan yang cukup hebat dengan sambutan Hari Tentera Darat yang ke-90. Baik, kita nak mencoba juga ini antara individu yang menjadikan pasukan ini kita bawakan ke studio ini. Kita nak bersama dengan Kapten Muhammad Syahrizad Muhammad Yusof, merupakan pegawai pemerintah Army Red Warrior. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dengan pasukannya kita akan jemput lagi pasukan ke sini. Ya, betul. Kita akan parking belakang motor, tengok aset-aset yang kita ada lah. Okey, baik. Jadi macam mana melihat kesungguhan, komitmen dan juga disiplin yang perlu ada sebelum mereka ini buat apa-apa persembahan? Sebelum apa-apa persembahan yang kita akan buat, biasanya kita akan ambil masa lebih kurang sebulan untuk kita membuat latihan. Mereka akan membuat latihan biasanya dekat Pusat Latihan Polis Tentera Pulau Port dan juga Kem Wadiben untuk latihan penyesuaian dengan motor lah. Jadi misalnya kalau ada anak muda yang berminat kan, apa kualiti yang dicari pada setiap ahli-ahli ini? Okey, bagi mereka yang berminat, memang yang pertama mereka kena join Tentera Darat dahululah. Diorang kena ada latihan asas Tentera Darat dulu, menjadi seorang tentera dulu. Baru kita melihat kelayakan diorang daripada segi keberanian diorang untuk membawa motosikal lah. Kita ada daripada asas sehingga diorang mampu buat latihan seperti ini ya. Ini dah ada basic lah. Untuk motosikal carrier saja. Untuk Army Warrior ni setakat ini berapa ramai kekuatan dah? Okey, sekarang ni mereka ada berkekuatan sampai 2 pegawai dan juga 48 lain-lain pangkat. Dan juga aset yang diorang ada lebih kurang dalam 19 buah motosikal. Jadi nampaknya dari waktu ke waktu memang sentiasa dipertingkatkan. Ya, betul. Sesuaikan mungkin dengan antarabangsa punya standard. Ya, memang kita nak berterima kasih kepada Parlimen Tentera Darat yang sentiasa memberi support kepada kita punya tim. Macam masa penubuhannya 2011 pun Parlimen Tentera Darat telah memberikan aset baru, motosikal scrambler sebanyak 6 buah untuk membuat aksi lompatan ekstrim lah. Yang macam tuan lihat sekarang ni, ini lebih kepada motosikal carrier. Okey. Dan selalunya kan tadi tuan ada cakap, kena ada keberanian. Ya, betul. Setakat ni respon kalau daripada segi anggota yang baru kan kata saya nak join lah Red Warrior ni kan, macam mana? Setakat ni bagus ke ataupun kalian terpaksa mencari-cari?
Okey, setakat ni memang ramai yang nak mohon masuk. Tetapi kita ada banyak tapisan lah. Tapisan dan juga saringan yang kita akan buat. Terutama daripada segi disiplin. Sebab kalau kita ambil anggota yang orang kata apa yang dia kata berminat tetapi bila kita test dia tak mampu untuk tu memang dia boleh melahirkan minat. Minat tu minat tapi dari segi yang lain tu kemampuan dia kan kita suruh lompat. Ya dah masuk dalam ni, adakah perlu juga menjaga dari segi berat badan ke fitness berapa supaya tu? kekalkan betul sebab memang kita nak naik motor, contoh incoming kita nak buat Malaysia World Record satu motor 31 orang. Kalau berat badan dia orang melebihi berat BMI 26.9 ataupun berat badan secara purata lah kita ambil lebih kurang dalam tak melebihi 70 kilo lah. So dia orang satu motor tu boleh menanggung berat yang besar tu kurang sikit lah. Depa mai dah. Kang Otan ni ada wanita. Ya, betul. Kita ada 3 wanita tapi yang kita ada untuk betul-betul stunt woman ada seorang saja. Tapi hari ini dia tak dapat datang. Tadi Dato' pun cakap nak bagi dia berlatih dulu, rehat ya, dulu. Betul. Dia akan buat Malaysia World Record lah. Jadi yang paling kira macam mencabar ataupun ekstrim apa yang dilakukan oleh tangga 6 kaki ni. Tangga 6 kaki. Tangga 6 kaki. Kalau tangga 6 kaki ni kena banyak kemungkinan boleh berlaku lah. Kalau dia jatuh patah kaki tu saya rasa tinggi lah. Pernah. Dah banyak kali. Kalau lah. Kalau factory akhir ni kat situ. Nak boleh, kita boleh try. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Kalau berani. Kalau berani, kita boleh seorang akan bawa Tuan Fitri naik yang paling atas sekali tu. Boleh. Okey, mungkin kita nak yang mana yang paling junior? Dulu. Paling junior. Paling junior siapa? Paling junior. Paling junior, paling muda lah dalam keanggotaan ni. Zawawi. Kopral Zawawi. Mai sini. Okey. Paling senior siapa paling senior? Senior Otai. Jeffrey. Okey, kita ada paling junior, kita ada paling senior. Cik Jeffrey berapa lama dah dalam ni? Saya berkhidmat dalam tim Amirul Duria dah 21 tahun. 21 tahun. Okey, macam mana boleh terpilih ataupun minat ke, memohon ke macam mana? Untuk pemilihan memang pertama sekali minat lah. Okey. Memang kena ada minat dan kena ada bakat untuk bermain motor. Okey. Jiwa dia memang Berapa lama dah motor. main motor? Tiba-tiba mic kat sini. Berapa lama dah main motor? Main motor pun saya dah main selama 21 tahun juga. Okey. Okey. Ini paling junior. Okey, dah berapa tahun dah bersama dengan tim ni? Saya berkhidmat dalam tentera dah 5 tahun dan baru posting kat sini genap 1 tahun. Tapi dengan tim Red Warrior ni? 1 tahun. Setahun. Macam mana ya, cabaran betul. ketika awal-awal tu rasa macam tak seindah rupa ke, tak seindah ke, kecederaan ke macam mana? Cabaran dia dari segi mental lah. Mental dan fizikal kena persiapkan dengan secukupnya lah. Okey, dalam tempoh yang sikit ini, apa ekstrim aksi yang dah dibuat oleh anda? Aksi yang paling ekstrim yang saya pernah buat iaitu melompat scrambler. Scrambler? Apa motor hal scrambler. dia punya ni? Cabaran dia? Dia punya halangan tu masih kosong lagi. Masih kosong lagi. okey. Dia tuan, kalau yang kereta ke banyak tu Okey, itu kita pernah buat masa tahun 2012 ni tu bersama dengan Cik Jeffrey dekat Putrajaya. Kita buat melepasi 50 kali anggota ataupun bersama dengan 10 biji kereta. Kita buat. Sepanjang 21 tahun pernah berlaku Cedera. kenangan pahit ke? Kenangan pahit tu memang asam garam untuk tim ni. Macam terjatuh motor itu semua perkara biasa. Tapi tim ni dia walaupun kita bermain dengan motosikal tapi sebenarnya tim ni dia amat menitik beratkan soal keselamatan lah untuk setiap ada SOP dia kan, ada latihan. Okey, maksudnya tak boleh ada setengah waktu yang lama ya, kena sentiasa praktis ya. Takut betul. hilang skill dan sebagainya. Dia sentiasa lakukan latihan dan untuk sekiranya setiap kali ada persembahan memang kita akan buat latihan pesat sebulan sebelum persembahan. Junior, yang mana senior yang paling nampak dia ni yang paling garang? Motor ni macam lain macam ni mungkin boleh dekat sikit ke nak tengok macam mana spek dia. Ini memang tempat Tempat stand dia stand, berdiri. Ini Nazar Cruise 250cc. Tapi motor ni yang dia mampu walaupun 250cc tapi dia mampu mengangkat hingga 31 orang satu motor saja. 31 orang. Awak bawa 31 orang? Ada orang lain lagi. Ada orang lain. Fat boleh Fat? Itulah, tapi kasut tak sesuai tuan. Dia takut tergelincir ya. Gelincir. Alasan. Okey, Mungkin boleh kalau tuan, apa misi peribadi yang ingin dicapai? Nama? Azwar. Okey. Misi peribadi yang ingin dibuat ke, ada rekod apa-apa ke?
Yang terbaru ni kita buat untuk perempuan aja. Mungkin yang akan datang ni kita buat untuk lelaki 12 biji kereta ataupun lebih lagi. 12 biji. 12 15 sebenarnya. 15 sebenarnya. Yang sebelum ni dah capai 10. Okey. Saya ada satu soalan. Walaupun kalian sudah latih, ada pengalaman, pernah tak setiap kali nak buat tu, aksi tu, apa yang ataupun urus mesti ada. macam mana nak counter back tu? Dia okey, dalam posisi macam ni kan, macam mana tunjuk sikit mungkin cara boleh ke tunjuk dia kat sini ke? Boleh. Tapi dia memang kena berjalan je ke ataupun boleh? Boleh statik buat SWOT. Statik boleh. SWOT. Okey. Statik. SWOT statik. Dia posisi ni, kedudukan ni dia kena ada macam berat 50 belakang, berat 50 ada ke? Posisi ke tak? Sebenarnya kita campur je. Tengok kestabilan. Biasa kita akan fokuskan di tengah-tengah. Boleh ke depan sikit kalau nak ke depan sikit. Nak buat merak boleh. Keselamatan itu lebih penting. Merak. Merak tu apa? Kembang Okey. Burung merak. Okey. Oh, ni nama. Boleh satu tempat untuk factory Okey. Boleh. Atas permintaan peminat. Ya. Saya sangat meminati factory Yahya sejak kecil. Jadi saya nak lihat jugalah aksi beliau bersama dengan pasukan T2 ATM ini. Okey. Jadi katanya ini nak buat merak ya? Ya. Burung merak. Kau macam ni Fat? Itulah sesuai dengan status merak kayangan saya. Boleh? Okey. Mari kita susun. Okey. Statik. Okey. Sebenarnya berapa banyak gaya yang boleh buat? Ini merak tadi saya tengok tadi ada skorpion. Biasanya kita untuk aksi akrobatik kita ada lebih kurang dalam 20 aksi akrobatik yang berbeza lah. Kita akan pamerkan untuk full scale punya persembahan. Okey. Dan ini katanya ini dia kata basic tapi dia kena move lah kalau misalnya kata nak ni. Boleh pegang tak? Kita pegang tengok. Okey. Boleh. Jangan malu-malu, boleh ke depan. Okey. Ini gaya merak. Ini lain macam. Kalau record berapa orang boleh muat? Satu motor 31 orang. 31. Yang kita buat incoming 11 dan 12 Mac. Di pusat latihan asas tentera darat. 31. Kalau saya nak muat di mana? Kalau Tuan Fitri nak muat mungkin di hadapan. Di hadapan sini boleh bagi ni. Kita punya saya berdiri tu. Boleh. Boleh duduk di sini. Kaki dua di situ. Duduk je lah. Duduk. Tak boleh tahan diri. Saya dia tak nampak. Dalam macam mana? Jadi depan ni pun ada orang kan? Kalau macam untuk merak tak ada. Dia akan belakang saja. Tapi kalau untuk Malaysia Pro Record dia akan ada. Tak boleh gerak Nak boleh berdiri boleh. Diri tu lah. Ini antara meraknya. Okey. Saya lah merak. Ketua merak, kepala merak. Okey. Jadi 31. Untuk Hari Tentera Darat nanti, berapa banyak gaya yang akan dipertontonkan? Kita akan buat cuma ada 15 akrobatik dan kita ada add-on dengan persembahan scrambler. Lompatan scrambler, Sarjan Husnah akan melompat scrambler. Dia akan buat Malaysia World Record tu. Okey. Jadi biasanya selepas kalian setiap kali lepas show kan, macam mana nak reward diri? Okey, dah selesai persembahan yang penting, mestinya akan buat apa? Siapa nak cakap? Okey, nyanyi-nyanyi ke? Okey. Macam mana? Biasa. Datuk macam mana ni? Mereka ni hebat di gelanggang. Bila dah habis semua, tak ada apa-apa yang berlaku kan, pastinya lepas show. Lepas show kita panggil balik, kumpul balik, lepas tu bincang balik. Ada yang kita tengok daripada yang kita punya persembahan kalau ada yang terjadi kita tajam balik. Kata-kata semangat tak ada? Macam menutup lah saya ada? Kita ada untuk tangan punya kan, untuk sebelum show dan selepas show. Okey, selepas show lah kita tunjuk. Boleh tak ramai? Ramai. Lepas show macam mana? Lepas show kita tengok raikan macam mana? Tradisi. Okey. Mer sini ramai. Amir. Tangan. Okey. Tangan. Okey. Sini. Okey. Kita akan kembali sebelah sini untuk memberikan lebih banyak liputan ini selepas bayangkan dah habis show. Amir, yang lain sambut boleh 2 rial. Okey. 1, 2, 3. Amir. Okey, itu dia. Kita doakan yang terbaik untuk mereka sempena dengan Hari Tentera Darat nanti.
persembahan 11 Mac tuan? 11 dan 12. 11 dan 12 Mac di Port Dickson. Di Port Dickson. Okey. Bandar tentera kita. Okey, kita akan banyak lagi informasi untuk anda. Hari ini kita nak betul-betul memberikan perjuangan mereka di Barisan Hadapan untuk Keselamatan bersama kami di MHI. Sebab pasal ni Merak Fitriah ya. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Kita nak sambung pengisian kita. Kalau tadi kita bila bertemu bual dengan Lieutenant General Datuk tadi, katanya peranan ATM itu sendiri bukan sahaja dalaman tetapi di luar negara. Peringkat antarabangsa juga turut terbabit. Itu dia. Kita nak kongsikan juga pengalaman kebangkitan ataupun Malbat yang bersama dengan warga Lubnan yang berdepan pelbagai konflik. Ya. Sebab sebelum ini memang negara itu memang ada sejarah peperangan. Ditambah pula dengan insiden yang melibatkan letupan di pelabuhan. Ada sumbangan dan pelibatan pada Angkatan Tentera kita. Jadi kita saksikan sedikit pengisian yang kami kongsikan di MHI berkenaan dengan bagaimana peranan Malbat itu sendiri dalam misi keamanan ini. Saksikan. Sebaik menjejak kaki ke negara yang terletak di barat Laut Asia ini, pelancong mungkin akan lupa bahawa Lubnan mempunyai lipatan sejarah peperangan sengit di antara Hezbollah dan Israel yang mengorbankan banyak nyawa. Kerana pemandangan gunung ganang yang indah dan pantai landai serta makanan yang menyelerakan. Konflik berkenaan telah membuatkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah menubuhkan pasukan pengaman sementara di selatan Lubnan dikenali United Nations Interim Force UNIFIL pada tahun 1978 hingga kini bagi memulihkan keamanan antarabangsa. Angkatan Tentera Malaysia ATM telah diberi kepercayaan menyertai misi UNIFIL sejak 17 tahun lalu. Malbat telah beroperasi di sempadan Sungai Litani bermula Kaukaba hingga Laut Mediterranean dengan jarak 100 km. Pengalaman yang saya tidak boleh lupakan ialah saya berhadapan dengan penyakit COVID sebanyak 2 kali. Dan saya melaksanakan rondaan pada ketika waktu malam, ketika musim sejuk. Itu adalah pengalaman yang tidak boleh saya lupakan. Dan pengalaman manis ialah di mana apabila di babak 8-0 telah dinobatkan memenangi Force Commander Annual Environmental Award. Ketika negara yang pernah mendapat julukan Switzerland Timur Tengah ini bangkit daripada kemusnahan, tragedi pelabuhan Beirut 4 Ogos 2020 telah melumpuh ekonominya. أكيد اللي صار هي مش بس بيتي اللي ضرب يعني هو حدنا توفوا شابين يعني اخوه لنا كنت تلاقيت بمرته عم بعزيها هو مهندس كان بوزاره الصناعه جاري وزميلي وعم بعزيها قالت لي ادغار كلنا راحوا بيوتنا وكلنا راحوا سياراتنا وكلنا تشظينا وتضررنا بس جات مات من وين انا برده لاولاده يعني كنت عم بتشوف انه مش بس بيت تضرر بيوت مش بس اشخاص يعني عدد المصابين فوق 7000 اللي توفوا فوق 200. Letupan ngeri itu membuat Malbat yang ditugaskan bagi memenangi hati penduduk tempatan menerusi aktiviti Civil Military Cooperation (CIMIC) di Marrakech bertambah berat. Kerana tahap kemiskinan meningkat, ketiadaan bekalan elektrik dan air bersih mencukupi, gara-gara penggunaan dolar Amerika tunai bagi menggantikan kejatuhan teruk nilai mata wang Lubnan. Antara CIMIC yang telah disumbang oleh Malbat 8509 adalah penyediaan sistem penapis air, kemudahan sekolah, penyediaan pusat fizioterapi dan banyak lagi. Pembabitan Malaysia dalam pasukan pengaman antarabangsa, walau di pelosok dunia mana sekalipun, sentiasa memberi impak positif kepada misi serta penduduk setempat. Bila kami berjumpa dengan mayor-mayor setempat, kami akan mendengar atau melihat sendiri kehidupan masyarakat setempat dan segala bantuan yang
beyond kita punya bajet ataupun Malaysian Contingent punya bajet, kita boleh bantu. Sekiranya bajet tu burst, kita akan memohon pihak sektor West ataupun UDFID untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat setempat melalui projek identification yang telah dilaksanakan oleh pegawai SIMIC kami. Selain masyarakat tempatan, pelarian Palestin dan Syria yang menjadikan Lubnan tempat berteduh dari tanah air mereka yang sedang bergolak juga menerima tempias daripada krisis yang berlaku. Maka badan bukan kerajaan NGO seperti Balsama Healthcare Centre yang diuruskan Ramzi Zidan ini hadir bagi menghulurkan bantuan. So we decided to open this center to help the Syrian refugees in the beginning of the war. After that, we saw that there is a lot of handicapped people who really need help, especially the Palestinian refugees and the poor of the Lebanese people. So we tried to help them too and open many other clinics like occupational therapy, speech therapy and physiotherapist department. Even we have artificial limbs department. Pusat ini juga memerlukan bantuan membesarkan operasinya supaya dapat membantu lebih ramai orang. Antara yang mendapatkan rawatan di sini adalah kanak-kanak yang mempunyai masalah skoliosis sejak lahir ini dan bakal menjalani pembedahan. Before the physical therapy, I was having a pain in my back. And during making sessions, I'm feeling comfortable more. Bagi rakyat Malaysia yang ingin membantu, selain menghulurkan bantuan, boleh juga melancong ke sini bagi merancakkan pertumbuhan ekonominya. Bumi Lubnan yang indah dicalar dengan pelbagai konflik adalah teladan untuk kita jadikan pengajaran. Baik, itu antara paparan majalah 3 yang ditayangkan sebelum ini tentang perjuangan Malbat di bumi Lubnan. Dan ini antara laporan dibawa khas oleh wartawan Christine Lee dan juga jurukameranya Zaidi Muhammad Nur dan juga Aji Sarigar. Baik, kita nak berehat seketika. Kembali nanti kita kongsikan juga nanti apa yang kita akan bawakan untuk esok hari. Apa pengisian penting esok, kita kembali selepas ini. Okey, kita dalam kehidupan ni banyak cabaran ya, pekerjaan, rumah tangga semua, jadi memang membawa kepada tekanan darah. Apa yang kita makan juga, stres yang kita alami memang memenatkan, dan kalau mungkin peningkatan usia juga mendorong kepada tekanan darah yang sepatutnya. Kadang-kadang kita rasa kita mampu melalui tekanan kerja. Dulu umur kita 20, kita dah biasa dah, tapi lama-kelamaan faktor usia tu membawa kita, faktor usia tu membawa kita dah tak boleh menerima lagi tekanan yang seperti dahulu. Benda itu pun kita kena ambil tahu juga, cakna juga. Jadi esok kita akan bawakan berkenaan dengan kesihatan kawal tekanan darah. Ya, terutama berdepan dengan stres, tak cukup tidur, dengan pelbagai lagi perkara yang berlaku membawa kepada kesihatan. Kalau kita makin meningkat usia, perlukan kepada kesihatan yang sentiasa diperiksa untuk keamanan. Terbimbang nanti akan berlaku perkara yang tak ingini yang impaknya kepada hati, jantung dan buah pinggang. Juga kita akan bawakan nostalgia seni bersama dengan pelakon Ainina Ahmad B. Dulu kalau tahun 80-an kan, zaman-zaman awak dulu kan. Drama Melayu tu mesti ada wajahnya. Jadi kita nak bawakan bagaimana perkembangan terkini. Nanti kita bawakan nostalgia sini bersama beliau nanti. Hari terakhir Februari esok jumpa. InsyaAllah. Okay. So much dah. Assalamualaikum.